Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kepada penyokong PHBN, penyokong UMNO, penyokong Zahid, penyokong Anwar, ini satu kejutan di mana salah satu kepimpinan di dalam UMNO yang kita dapat lihat antara yang kerap kali mengeluarkan kenyataan di media sosial, apatah lagi jika itu melibatkan Melayu dan Islam. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan beberapa kenyataan-kenyataan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang sehingga membuatkan mungkin menjadi satu isu ataupun mungkin hanya perbalahan di antara kepimpinan DAP dan Akmal Saleh sendiri. Sebelum ini beberapa isu yang menyentuh sensitivity, akhirnya Akmal Saleh membuat kenyataan. Jadi saudara-saudara, di dalam satu persoalan yang ditimbulkan sebelum ini, adakah Akmal Saleh akan dipecat kerana kenyataannya mungkin akan membawa kepada satu pembawaan yang buruk ataupun penerimaan yang buruk daripada kepimpinan DAP dan penyokong PH. Dalam satu komen yang saya lihat, kalau UMNO mahu selamat dalam PRU 16, Akmal Saleh harus dipecat. Sebab Akmal Saleh, rakyat bukan Melayu tidak akan mengundi UMNO. Begitu juga rakyat Sabah Sarawak tidak akan mengundi UMNO PRN Sabah ini kerana rakyat kedua negeri tidak akan terima pemimpin sombong seperti Akmal Saleh yang hanya mementingkan diri. Kalau Akmal Saleh jadi pemimpin negara ini, akan hancur Malaysia. Lebih baik dia dipecat dari sekarang sebelum PRU 16 kalau UMNO mahu maju. Itu menurut salah satu komen di dalam channel ini berkaitan dengan persoalan yang ditimbulkan. Adakah Akmal Saleh boleh dipecat? Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah dengan kelantangan Akmal Saleh sebenarnya bukan memberi kelebihan kepada UMNO, tetapi sebaliknya akan memakan diri dan mungkin menjadikan itu kepada perpecahan di antara kerajaan perpaduan? Saya pun tak tahulah apa akan berlaku selepas ini. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada seluruh sabahan, kepada seluruh subscriber, kepada seluruh penonton yang menantikan tarik PRN negeri Sabah, yang menantikan pilihan raya negeri Sabah pada tahun ini, yang menantikan siapa agaknya yang akan menjadi kepimpinan kerajaan negeri yang baru. Antara spekulasi ataupun satu konspirasi politik sebelum ini yang kita dengar untuk menjatuhkan HJJ, tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang telah menjadi cerita panas di kalangan rakyat Sabah dan juga di Semenanjung pada tahun 2024, dan sehingga tahun ini masih lagi ada yang tertanya-tanya apa perkembangan kes tersebut. Adakah dengan nama HJJ yang disebut di dalam skandal ini, tidak tahulah bersalah atau tidak, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku nanti. Nama HJJ, nama beberapa adun di Sabah yang juga melibatkan kepimpinan tertinggi kerajaan negeri. Jadi pada akhirnya apa yang akan berlaku pada PRN kali ini? Nah, ini satu lagi keputusan terkini di mana Bung Mokhtar menafikan UMNO Sabah diarah bekerja sama dengan JRS. Macam mana lah UMNO Sabah? Bayangkanlah kalau berita ini betul. Bayangkan macam mana UMNO Sabah akan bekerja sama dengan JRS, sedangkan Bung Mokhtar sendiri tak puas hati
berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah yang berlaku hari ini. Nah, adakah kita dapat lihat kerjasama dan hubungan yang baik di antara Bung dan Haji Ji? Kalau betul pun UMNO Sabah dan JRS akan bergabung, agak-agaknya siapa yang akan jadi Ketua Menteri Sabah? Nah, tidak lain dan tidak bukan, mungkin sekali lagi calon yang dihantar oleh gabungan ini adalah Haji Ji. Tapi mungkin Bung Mokhtar juga mempunyai niat untuk menjadi Ketua Menteri Sabah. Tapi pada akhirnya berkaitan berita ini, Bung Mokhtar menafikan menerima sebarang cadangan daripada PM Anwar agar pihaknya bekerja sama dengan JRS pada PRN akan datang. Sebaliknya, Bung mengulangi bahwa UMNO Sabah secara konsisten enggan bekerja sama dengan JRS. Saya rasa ini hanya spekulasi. Saya tidak pernah mendengar sebarang arahan untuk bekerja sama dengan JRS. Sebagai Ketua UMNO Sabah, saya secara konsisten menyatakan bahwa UMNO Sabah tidak akan bekerja sama dengan JRS. Jadi agak-agaknya setelah Haji Ji ditolak oleh UMNO, adakah Haji Ji tidak akan mampu menang lagi pada PRN yang seterusnya, pada pemilihan yang seterusnya? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, pada tahun 2025, antara perkara-perkara yang dinantikan adalah tarik pilihan raya negeri Sabah. Dan antara yang dinantikan juga siapa yang akan menang pada PRN tersebut. Dan seterusnya pula, siapa Ketua Menteri Sabah yang seterusnya. Adakah Haji Ji Noor hari ini yang memegang jawatan Ketua Menteri Sabah mampu untuk bertahan di sebalik isu skandal rasuah yang juga menyebut nama beliau sendiri? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, pada akhirnya ada satu kejutan, warisan. Di dalam channel ini terdapat beberapa komen yang setelah terima. Mereka sah melantik Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Kementerian Netizen, penyokong Shafie Apdal, penyokong warisan mahu Shafie Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Berkaitan dengan skandal Sabah, ini satu keputusan terkini warisan. Dan mungkin mungkin boleh menjadi satu penanda aras bahwa warisan layak untuk sekali lagi menjadi kerajaan negeri. Kita pun tak tahu. Warisan hentam DAP, Gesa Arifin berunduh. Kali ini DAP Sabah pula disebut. Warisan menyelar DAP dan menggesa menantu yang di Pertuan Negeri Sabah, Musa Aman, Muhammad Arifin Arif meletakkan jawatan berikutan skandal rasuah yang didakwa berlaku di negeri itu. Dalam satu kenyataan, Ketua Pemuda Warisan, Terence Au, mempersoalkan apa yang telah dilakukan DAP di Sabah. Berikutan sikap membisuk mereka mengenai kontroversi melibatkan beberapa adun. Di manakah pemimpin DAP hari ini ketika Sabah terus menjadi tajuk utama, tercemar dengan skandal rasuah dan menghadapi cabaran pembangunan, terutamanya berkaitan integriti, ketulusan, dan accountability. Nampaknya parti yang dahulunya berdiri atas prinsip ketulusan, keadilan, dan accountability kini tutup mata apabila isu-isu melanda rakyat kita. Jadi saudara-saudara, saya tidak mau cakap banyak lah, tapi disebut di sini berkaitan skandal Sabah, warisan menghentam DAP, dan menggesa menantu Musa Aman berundur. Anda rasa kalau menantu Musa Aman pun terlibat dengan skandal ini, kalaulah adakah beliau akan ditangkap? Kita pun tidak tahulah. Kalau benarlah menantu Musa Aman terlibat dan ditangkap, sudah pasti ini akan memberikan satu menjejaskan sedikit sebanyak nama Musa Aman sebagai TOT. Itu hanya pandangan saya. Apa komen Anda?